Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah ibni abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni abdillah as-sadiqil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa habibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sya'unillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil azim war rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi amin. Ijtihaduka fima dhamina laka. Jumpa naik. Jumpa. Semua jumpa tak? Kat mana? Ijtihaduka fima dhamina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun an intimasil basirati minka. Hikam yang apa? Ha? Yang kelima. Hikam yang kelima. Muka surat apa tadi? Muka surat 15. Kita ni sebenarnya mula di lima ni bukan apa, sebab tak berjodoh dengan Ustaz Arif. Dia pada Mesir tu memang nak balik baca sini, tapi hari pertama nak baca tu kenduri di Kuala Lumpur. Lepas tu tak boleh main hari ni baru boleh berjodoh, baru hari ni. Jadi mula yang kelima lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihaduka fima tuliba laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Saya ni diamanahkan oleh Syekh Rodi, ketua ulama PAS, untuk baca hikam ni khusus untuk pelajar-pelajar Mesir. 5-4 mula pukul 10.30 sepatutnya. Di Mesir pukul 4.30 sebelum subuh. Siapa kena mengaji sebelum subuh Ustaz Amin? Ustaz Rodi kata enta kena mengaji sebelum subuh. Jadi mengajinya 10.30 Indonesia. Jadi 10.30 Malaysia tu ialah time ngaji di Ustaz Arif ni lah, hari Ahad. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tak lepas bangkit ke tak tahu lah. Yang bangkit tu wali-wali lah, tak bangkit tu tak boleh lagi lah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Jadi bila mana malam tu nak baca kat depa, nak baca hikam kat depa, Allah bagi last dalam kami duk ziarah makam-makam awliya ni. Saya ni yang paling saya nak ziarah ialah makam Ibnu Athaillah, pengarang kitab hikam ni. Sehingga jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi dia yang paling akhir ziarah. Sembahyang maghrib di masjid dia,
Lepas tu kata-kata kami tu tak boleh masuk dah lah, sebab tutup, pintu tutup sebab PKP. Last subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, kami diizin untuk masuk ke tempat uzlah Syekh Abdul Halim Mahmud di makam tu. Jadi alhamdulillah, maknanya kembang lah di antara rohaniah Syekh Abdul Halim Mahmud dengan rohaniah Hashim bin Athaillah, untuk sama-sama kita faham kandungan kitab yang sangat berharga ni. Waktu mana saya berziarah untuk awal-awal ziarah Pak Suyuk, waktu tu saya ada tanya Pak Su, macam mana saya nak jadi baik? Pak Su kata, mu baca hikam. Rupa nak jadi baik benda dia kena baca hikam. Saya kata, saya tak faham Pak Su. Mu takkan tak faham langsung? Faham juga, tapi tak faham juga. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, waktu tu dia ketemu baca selawat Nuraniyah. Dia ijazah kat saya selawat Nuraniyah, lepas maghrib 3 kali, lepas syak 3 kali. Dengan amalan selawat tu, alhamdulillah, saya kepahaman hikam ni Tuhan buka sampai saya faham. Dapat saya baca, dapat saya mengajar, dan dah khatam sekali kata hikam ni. Dan baca pula lepas khatam tu di Masjid Bukhari. Lepas tu lah terhenti sebab PKP, tak boleh mula lagi. Lepas tu tak dan habis kita tu tengah-tengah sambung pengajian kita hikam ni. Ni yang kelima. Jadi dia macam tu. Dia hak yang dulu hak belakang ikut. Jadi dengan berkat Pak Suyuk, dapatlah saya baca kitab ni. Walaupun saya tak faham semua, tapi saya bolehlah baca sikit-sikit. Mudah-mudahan yang sikit-sikit tu dapat kita menumpang barakah kitab yang sangat bermanfaat ni, insya-Allah. Kitab hikam ni untuk dua jenis orang. Siapa duduk dalam dua jenis orang ni boleh mengaji. Siapa tak duduk dalam dua jenis ni boleh mengaji lah. Tu asal kita lah. Siapa dua jenis orang tu? Yang pertama salikin, yang kedua wasilin. Siapa salikin? Salikin orang yang sedang berjalan kepada Allah. Siapa wasilin? Wasilin orang yang dah sampai kepada Allah. Okey. Jadi salikin ni orang macam mana? Salikin ialah orang yang cuba nak menjadi baik, orang yang cuba nak membaiki diri. Siapa yang duduk dalam situasi itu boleh mengaji lah, tak hikam. Siapa yang tak duduk dalam situasi itu boleh mengaji lah. Macam itulah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua wasilin. Siapa wasilin ni? Orang yang dah sampai pun pada Allah. Tadi salikin duduk berjalan mendekati Allah, nak mendekatkan diri kepada Allah. Yang nak mendekatkan diri pada Allah ni makna apa? Iaitu orang yang cuba membersihkan hati dia untuk mendekatkan diri pada Allah. Sebab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita tak akan dekat pada Allah kalau hati kita tak bersih. Apa dia makna hati tak bersih? Hati ada dunia, hati ada makhluk, hati ada diri. Hati ada dunia, hati ada makhluk, hati ada diri, berarti tak bersih. Jadi bila kita dah buang semua tu, dunia, makhluk, diri kita pun kita buang dah daripada hati kita. Bukan pergi buang diri dalam longkang tak. No? Jangan salah faham ni adik-adik ni, dia tak apa faham ni buang diri macam mana. Pergi buang diri di tepi jalan ke, dalam lubang ke, tak buang diri ni. Buang diri daripada hati. Dalam hati tak ada diri dah. Okey, jadi bila mana dalam hati tak ada semua tu. Semua tu apa? Semua tu ialah aghyar dia panggil. Aghyar mana apa? Selain Allah. Semua dah buang daripada hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila semua dah buang daripada hati, berarti hati kita dah bersih, hati kita dah suci. Bila hati kita dah bersih, bila hati kita dah suci, barulah bermula perjalanan kepada Allah.
Kalau kita masih belum bersih hati kita, tak jalan lagi lah kita pada Allah. Okay, dalam berjalan ni, makna kita kena banyak bermujahadah. Lawan nafsu. Lawan nafsu. Mana hak dan nak, kita kata tidak. Pasal apa? Sebab kita nak ikut akal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita tak ikut nafsu sebab kita nak ikut akal. Ikut nafsu ni binasa, ikut akal ni bahagia. Contoh lagi nak buka puasa, kalau ikut nafsu nak beli semua pasal Ramadan tu, lepas tu penuh. Kalau jari 10, semua jari ni ada sangkut, bawa balik mai. Makan tak banyak mana pun, makan satu, hak lain semua buang. Tu ikut nafsu. Orang ngaji hikam tak boleh makan macam tu. Dia kena makan ikut akal. Makan ikut sesuai. Tahulah kita tu puasa bukan nak makan banyak, bukan nak makan semua. Makan tu alah banyak mana ya, setakat tu ya. Sebab bulan puasa bukan bulan makan. Nama pun puasa tapi pibuh bulan makan. Tak kena. Nama bulan puasa, puasalah. Yang duk jadi bulan puasa ni, daripada kos makanan kita yang tak seberapa bulan lain, bulan puasa berganda. Pasal apa? Sebab bulan puasa bulan makan. Kalau bulan puasa sungguh tak macam tu, dia akan jadi kurang lagi makan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, jadi tu kalau kita ikut akal. Akal di mana akal? Bertunjuk akal di mana? Tunjuk akal mana akal? Tahu mana akal tu? Akal di mana akal? Mana akal? Mana akal? Mereka pandai. Akal di sini. Jangan orang tua-tua duduk sini. Akal di sini. Hak ni yang suluh sini. Jadi hak ni macam pemancar di Gunung Jerai. Waktu hak siaran TV di rumah tu, hak tu hak di sini. Nak ikut akal. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, jadi inilah kitab ni berguna untuk orang yang berjalan kepada Allah. Jadi kita berazam, walaupun kita tahulah kita ni siapa, tapi kita nak berjalan kepada Allah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, ijtihaduka fima dumina laka. Ijtihad engkau, ijtihad maknanya menggunakan seluruh potensi yang ada. Faham tak? Menggunakan seluruh kekuatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemampuan yang ada tu panggil ijtihaduka fima dumina laka, pada barang yang telah dijamin untuk engkau. Wa taksiruka, dan cuai engkau. Fima tuliba laka, pada apa yang telah wa taksiruka, dan cuai engkau pada apa yang dituntut kepada engkau. Dalilun, ialah tanda, alam timasi, di atas buta, alam timasil basirati minka, tanda di atas buta mata hati engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ijtihaduka, bersungguh engkau, fima dumina laka, pada perkara yang telah dijamin untuk engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa taksiruka, dan cuai engkau, fima tuliba minka, dan cuai engkau pada perkara yang diminta kepada engkau. Dalilun alam timasil basirati minka, dalil di atas buta mata hati engkau. Na'udzubillah min dzalik. Okey, Hashim bin Athaillah kata,
bersungguh kita dalam perkara yang telah dijamin, dan cuai kita pada yang dituntut kepada kita. Tanda buta mata hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Kena na'udzubillah. Takut buta mata hati. Kalau buta mata hati ini dia bawa pada mati mata hati. Na'udzubillah min dzalik. Kalau dah mati mata hati, kalau dah mati mata hati, Tuhan tak boleh kenal. Dah mati dah. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Apa makna taksir? Taksir makna cuai. Taksir maknanya kita mensia-siakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita pada perkara yang telah dijamin, apa dia benar yang telah dijamin? Rezeki. Rezeki ini cari sungguh, bersungguh-sungguh cari rezeki. Sedangkan rezeki itu dah dijamin. Kita ni rezeki cari banyak mana pun, sakat yang Tuhan tulis di azali hari itu sahaja yang kita dapat. Kita tak akan dapat lebih daripada yang telah ditulis di azali hari itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang buat bendang, kira habis pun dah kerja tu. Siang, malam, pagi, petang, otak dia bendang. Tak ada masalah yang berkait dengan padi, melainkan semua dia atasi. Segi logik otak dia akan dapat pendapatan sekian-sekian gundi. Tiba-tiba waktu nak mesin, nak ambil padi, mai angin pukul, akhirnya terap habis. Dapatlah sebanyak mana hak ditulis je. Dia takkan dapat semua tu, sebab Tuhan tu dah banyak tu yang hak lain kena padi, hak lain kena tumbang, ambil kat tu ya. Tu kaedah rezeki. Allahumma salli ala sayyidina. Orang dapat gaji, pergi ambil duit di bank, buat keluar duit salah sayyidina Muhammad, buat keluar duit sekian-sekian ribu daripada bank, bayar rumah, bayar kereta, bayar yuran anak, beli keperluan rumah. Lepas tu ada lagi ni dalam poket, ni habuan nak belanja. Dalam kepala otak kata masalah senang itu, kalau dah habis dalam poket nak pergi ambil pula tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab nak guna sebelum akhir bulan. Jadi konon-konon semua awak keluar daripada bank tu, masalah sayyidina Muhammad nak guna untuk kita. Tiba-tiba hari itu berhenti traffic light, tiba-tiba kereta main daripada belakang, pam bagi. Contoh salah sayyidina Muhammad. Akhirnya kena pergi kat pomen, salah sayyidina Muhammad. Sampai ke pomen tu kata ish, tak sangka lah pula nak kena buat keluar duit. Tanya pomen berapa, dia kata 700 cik. 700 takkan tak boleh kurang. 700. Jadi pun kita habis terbang 700. Salah sayyidina Muhammad. Pasal apa terbang 700? Sebab bukan rezeki kita, rezeki pomen tu. Mungkin pomen tu duk berdoa kot. Kalau pomen tu Melayu, dia bayang doa hari-hari. Jadi sebab dah duha hari tu, mai kereta tu, mai kereta ni, mai kereta tu, mai kereta ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu, segi fikir macam rezeki dia. Kali kedua sebenarnya rezeki kita. Kalau tak baiki, kereta tu duduk macam tu, rezeki kita tak? Tak faham lah. Kalau tak baiki, duduk remuk itu, bila dia elok, rezeki kita tak? Rezeki kita juga. Jadi
semua tu telah dijamin. Kereta hang rosak, okey, baik key banyak ni, 700. Bolehlah. Dan kita semua, tak ada seorang pun rezeki kita yang masih belum dalam jaminan Allah. Semua dah ada dah. Pulun tengah mana pun, tak pulun tengah mana pun, sakat yang Allah takdir je. Faham ke? Konsep rezeki. Maka di atas kita faham tu, kata Ibn Athaillah, ijtihaduka fima dhumina laka. Kamu duk bersungguh-sungguh dalam perkara yang telah dijamin pada kamu. Tapi kamu taksir, kamu cuai pada perkara yang diminta pada kamu. Siapa yang minta kat kita? Allah. Apa Allah minta kat kita? Ibadat. Apa yang Allah minta kat kita? Taat. Dalam perkara rezeki yang dia telah jamin, hatu bakloi, hatu sungguh. Tapi ibadat yang dia suruh hatu bakloi. Kita macam tu tak? Kalau kita macam tu tanda hati kita buta. Na'udzubillah min dzalik. Jadi takutilah di atas ketaksiran ibadat. Mayang jemaah, tak mayang. Sedangkan mayang jemaah tu kena buat secara, sembahyang tu kena buat secara berjemaah. Sembahyang jemaah pula dia kena mayang sunat qabliyah ba'diyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sembahyang lah, tapi tak berjemaah, tak buat qabliyah ba'diyah. Tu mana taksir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Puasa saja, tak puasa hak lain. Mata tak puasa, telinga tak puasa, tangan tak puasa, kaki tak puasa, akal tak puasa, hati tak puasa. Berarti apa? Ibadat kita cerai, puasa kita cerai, puasa kita cuai. Hak dengan Tuhan, hak Tuhan minta buat lebih kurang. No? Perkara yang Tuhan jamin rezeki, hak tu sungguh sangat. Dunia ligan sungguh, hak Tuhan suruh tak buat sungguh. Dalilun anantimasil basirati minka. Tanda di atas buta mata hati engkau. Na'udzubillah min dzalik. Okey, basirah. Cuba tengok saya. Ni dia panggil basar. Ni dia panggil basirah. Basar ni dia ialah nazirul qalib. Qalib makna anggota. Anggota yang kita guna untuk melihat namanya mata. Anggota yang kita mendengar namanya telinga. Anggota yang kita guna untuk menghidu namanya hidung. Okey, kita melihat dengan apa? Dengan mata. Mata hak mana? Mata ni pelupuk ni panggil mata. Ni dia panggil mata, bulu mata. Kan? Bola dalam mata dia panggil mata juga. Semua ni mata. Tapi melihat dengan apa? Anak mata. Anak mata dia panggil nazirul qalib. Jadi kalau anggota yang digunakan untuk melihat namanya mata. Basar ialah anak mata tu. Okey. Hati. Hati dia panggil al-qalbu. Mata hati dia sebut basirah. Basirah. Mata ni kita melihat yang zahir. Basirah kita melihat yang ma'ani. Apa dia ma'ani? Yang tak dapat dilihat dengan mata yang zahir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
yang tersurat. Yang tersurat dengan yang tersirat. Yang tersurat tu ada tulisan, yang tersirat di sebalik tu. Di sebalik itulah dilihat dengan mata hati, dengan basirah. Mata melihat yang tersurat, yang tersurat, hak nampak tu. Allahumma salli ala sayyidina. Yang bertulis tu, yang zahir tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Basirah melihat yang tersirat di balik tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di balik tu apa? Setiap benda ni semua ada balik. Faham tak? Setiap benda dia ada ruh dan ada jasad. Sebalik jasad mesti ada ruh. Jasad sesuatu dilihat oleh mata, ruh sesuatu dilihat oleh basirah. Zahir sesuatu dilihat oleh basar, balik sesuatu dilihat oleh basirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok kubur dengan apa? Mata, basar. Di balik kubur melihat dengan basirah. Assalamualaikum ya ahlal qubur wa inna insyaallah wa assalamualaikum ahla diyaril muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nabi ajak bila tengok kubur kita baca assalamualaikum ya ahla diyaril muslimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum wahai ahli perkampungan orang Islam semua. Atas muka dunia campur-campur. Cina penduk, Taman, Hindu penduk, Melayu penduk, Islam penduk, Kapiak penduk. Di kubur hanyalah orang Islam je ditanam di perkuburan tu. Assalamualaikum ya ahla diyaril muslimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kami insya-Allah kami pun akan ikut jejak hangpa juga. Jadi melihat pasal apa yang duk rajin sembahyang, pasal apa tak tinggal sembahyang, pasal apa tak tinggal puasa, pasal apa tutup aurat, pasal apa duk buat baik, pasal apa tak buat jahat, sebab wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kami pun nak balik juga. Kami duk buat baik sebab kami nak balik ni. Kami yang tak buat jahat ni sebab kami nak balik ni. Sebab melihat dengan mata hati kehidupan di alam tu. Tengok kubur lah, tapi hati melihat di balik tu kehidupan di alam sana. Tu dilihat dengan mata hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi ada orang yang bukan sekat tengok kubur, duduk atas kubur, tapi tak berasa macam dirasai oleh orang yang ada mata hati. Pasal mata hati dia mati. Ada orang, satu orang, dia bukan sekat orang biasa, dia penggali kubur lagi, korek kubur. Kerja dia korek kubur daripada muda sampai dia tua. Allahumma salli ala sayyidina. Tapi dia tak pernah pergi mayang Jumaat. Tak pergi mayang jemaah, boleh kata lagi dia semayang. Tak pergi mayang Jumaat, nak kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mayang Jumaat jangan buat main. Tak pergi sekali fasik, tak pergi kedua fasik, tak pergi ketiga munafik. Nauzubillah min dzalik. Bila dah biasa tak pergi mayang Jumaat, lama-lama biasa tak mayang Jumaat. Tu kesan daripada PKP. Dia tak apa dah tak pergi mayang Jumaat. Nak kena kempen pula, mailah mayang Jumaat, mailah mayang balik. Makan tahu nak balik masjid macam asal. Kemarin di mana saya sembahyang? Masjid besar di Johor. Besar masjid tu. Waktu saya pergi 3 tahun dulu, masjid tu penuh. Kemarin saya singgah mayang pula Salah Sayyidina Muhammad. Masjid tu 1/3 daripada hak asal hari itu. Itu kesan PKP. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang dah biasa tak payah Jumaat, nak main pula tu puas. Tu masjid daerah. Macam mana masjid lain tak tahu. Allahu Akbar. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik.
Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak buka mata hati seseorang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah bagi zahir dia, anggota dia sibuk berkhidmat dengan Allah, dan Allah bagi hati dia sibuk nak mencintai Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni kalau Tuhan nak bagi mata hati terbuka. Tarawih ni dia tak buat 8, dia buat 20. No, dia buat 20 sebab dia nak menyebut, nak membanyakkan ibadat dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas buat tarawih, baca Quran pula. Quran ni bukan sikit-sikit dia baca, sebab dia nak khatam Quran berkali-kali. Tu baru Quran, tak kira lagi hak lain, selawat dan sebagainya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Zahir dia ni sibuk dengan ibadat. Duk tengok jam ya, 11.30. Lagi tengok pula, pukul 12. 12 suku. 12.30. Pukul 1 suku. Otak ada lagi masjid. Allah Sayyidina Muhammad. Dia tak jadi macam orang yang terkejut bila azan. Orang yang azan, dia terkejut sebab dia tak tunggu azan. Tiba-tiba orang bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la, azan dah. Terkejut sebab tak tunggu azan. Betul tak? Kalau dia duduk tengok jam tak terkejut, pasal dia tunggu. Siapa-siapa yang dia menyibukkan diri dengan taat dan menyibukkan hati dia dengan mahabbah, cinta pada Allah, tu tanda Allah nak buka mata hati dia. Banyak ada orang yang Tuhan buka mata hati. Banyak. Banyak tak Kurmi? Tak banyak. Banyak orang Tuhan tak buka mata hati. Sebab itu seorang ulama kata, manusia ni ibarat hidup di dunia ni hidup. Fa idza matu istayqalu. Bila mati barulah jaga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi apabila mahabbah di hati itu makin bertambah, taat di zahir itu semakin banyak, makin kuatlah cahaya mata hati. Cahaya mata hati. Sehingga cahaya mata hati ni bila dia banyak, dia menguasai mata zahir ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika tu cahaya mata zahir ni akan tenggelam dalam cahaya mata hati. Saya cakap ni tinggi sangat, agak mengantuk habis ni siapa ni? Tinggi sangat kan, lewat sangat saya mengajar. Allahumma salli ala. Ya hebatnya anak tak tidur anak-anak ni. Tuk tidur pula. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Cerdik ni, kayu ulama semua ni esok ni. Amin. Tuk tadi ulama dah, mati hari dah. Dah dah. Soalan cakap ni penting ni. No? Alhamdulillah. Saya ni boleh mengajak sampai lepas jegi. Kalau lepas tidur sama, astagfirullahaladzim, saya pun tidur juga. Tu Allahu a'lam lah. Ni sebab lepas duk jaga ni, duk jaga ni. Tak apalah tu tidur letih, malam jaga. Malam baca Quran, qiyamul lail, ngantuk, tak apa. Macam mana bulan puasa, tidur dulu dapat pahala. Okey. Apabila kita melihat dengan apa? Dengan mata. Tak ada cahaya boleh lihat. Tak ada. Bila mana cahaya mata hati dia kuat, tenggelam cahaya ni semua. Cahaya zahir ni tenggelam dalam cahaya mata hati. Sebab tu takut orang yang cerah mata hati, dia melihat dengan cahaya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Tetapi apabila sallallahu Sayyidina Muhammad
Allah nak menghinakan seseorang. Ingat tu. Kena dengar bagi elok. Dengan mengantuk lah. Ni kena celik. Pasal apa? Sebab Tuhan, sebab dia benar-benar takut. Bila Tuhan nak menghinakan seseorang, Tuhan bagi seseorang sibuk berkhidmat dengan dunia lebih daripada sibuk dengan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tu yang sampai tinggal semayang, sampai tak puasa, sampai tak apa. Sebab Tuhan nak hinakan dia. Na'udzubillah min dzalik. Sebab tu doa yang saya tak pernah tinggal, Allahumma la tukhzina yaumal qiyamah. Kalau anak-anak murid saya, depa dengar saya berdoa dari dulu sampai lah, saya tak pernah tinggal. Allahumma la tukhzina yaumal qiyamah. Ya Allah Tuhanku, janganlah engkau hina aku pada hari akhirat esok. Janganlah engkau hina aku, janganlah engkau hina kami pada hari akhirat esok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan bukan sakat Tuhan bagi dia sibuk dengan dunia, Tuhan bagi dia cinta pada dunia. Dia sayang dunia. Dunia jangan sayang, dunia kena bagi ke orang. Dunia kena kongsi dengan orang. Dapat duit jangan simpan seorang, dapat duit kena bagi-bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bulan puasa kita duduk dekat dengan tahfiz, kita kena tanya dia makan apa. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita tengah buka puasa tu, nak tahfiz dia makan apa? Depa duduk jauh daripada mak ayah depa. Kita duduk dengan anak-anak kita, dia makan apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Esok ni lepas jadi hafiz esok, lepas jadi ulama esok, lepas jadi mufti esok, lepas jadi qadi esok, jadi pemimpin esok, dapat pahala duk bagi lepas, duk bagi sikit-sikit kat lepas. Duk dalam kubur tu dapat dengan sebab duk bagi mereka makan. Sallallahu alaihi Muhammad. Dengan depa ni kita salam pun dosa kita luruh. Ni mulia ni anak kita ni. Harap lepas jadi hafiz sungguh. Amin. Harap jadi ulama sungguh. InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Dunia tak boleh ambil lebih. Dia kena ambil sakat ya. Kalau ambil lebih, dia kena bagi. Dia kena padan ya dengan kita. Baru ni saya pergi satu rumah orang kaya. Banyak saya ni duduk pergi rumah orang kaya-kaya. Pergi rumah orang kaya, kereta banyak. Kereta banyak. Biji macam dia jual kereta. Yuska. Nampak tak? Dunia tak boleh banyak sangat. Dia kena ambil padan dia. Kalau hang beli kereta lah, hang kata hang betul kaya, hang kena beli kereta betul-betul mahal. Faham tak? Jangan duk beli kereta banyak-banyak. Batu buh dalam garaj, orang kata jual kereta ke? Dunia ni dia barat macam ni. Baju dia kena pakai ikut badan dia. Kalau jatuh buh cantik tak Madin? Tak cantik. Selok elok-elok kalau pakai selok gelabing cantik tak? Tak. Dia kena padan-padan dia. Sesuai dengan kita. Sesuai buh di garaj kereta. Di garaj kereta, kalau kereta hang kaya sangat, 3 contohnya. Hang, bini hang, anak hang. Contohnya. Cukup-cukup ya. Tapi kalau terlebih, tak elok lah. Kereta tok, saya pernah pergi satu orang rumah. Sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu saya naik kereta Wira. Orang main rumah, main sekolah. Ustaz, boleh tak Ustaz tolong mengajak di rumah orang ni? Saya kata, nak kata tak, hajat. Saya kata, saya tak boleh buat hati saya. Sebab saya tak pernah pergi mengajak di rumah orang. Orang main mengaji kat saya di masjid. Faham tak? Ilmu ni, al-ilmu yu'ta wala al-ilmu yu'ta wala ya'ti ilaihi. Ilmu didatangi, bukan kita pergi, bukan dia main kat kita. Ilmu ni kita kena pergi cari dia, bukan dia main kat kita. Tapi oleh kerana hajat orang, saya ni hajat orang, saya cuba buat semampu saya boleh buat, sakat boleh buat, lebih saya tak mampu lah. Lepas tu orang tu bagi telefon, jadi saya pun pergilah rumah tu orang, janji pukul 9. Tunggu pergi sebelum pukul 9. Saya insyaAllah orang yang kalau tak ada arai, saya sampai waktu yang tepat.
Ni sebab tadi ni ada mai waktu yang ada orang memang tak boleh mai awal lah. Tadi orang mai nak bayar fidyah, orang nak bagi tu, nak bagi ni, tunggulah. Tapi lepas faham, sat lepas balik. Tadi saya pun lewat lepas juga lah. Salah senang banget. Tunggulah sebelum pukul 9. Saya kata pukul 9, kalau dia tak buka pintu saya balik. Berarti saya hina kalau saya tunggu dia. Bini dia keluar juga pokok bunga. Lepas tu saya, Ustaz, alhamdulillah pukul 9 tepat. Dengan sebab dia keluar juga pokok bunga, saya pun boleh masuk waktu yang tepat ngajak laki bini, suami isteri masuk dalam rumah, masuk dalam ni ruang kereta. Tu dia kereta ni, cerita dia 20 tahun dulu, umur 50 lah ni, 20 tahun dulu lebih kurang lah. Merc, Volvo, BM, apa-apa kereta lagi, penuh kereta-kereta mewah-mewah depan rumah. Saya ingat dekat-dekat lebih daripada 5 lah, dekat-dekat antara 5 dan 10 tu lah. Bila kereta banyak sangat, nak keluar susah. Nak kena naik kereta ni, nak kena keluar kereta ni dulu baru boleh kereta ni, betul tak? Jadi lekeh balik lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu saya mengajar setiap hari Jumaat, pergi mengajar. Waktu tu tak sibuk sangat nak mengajar kampung je. Waktu tu masalah Sayyidina Muhammad, saya tak tanya pun, tapi dia kata, saya Ustaz, kereta banyak-banyak ni bukan apa Ustaz, saya nak try semua kereta-kereta yang mewah-mewah, supaya saya ni, orang habak Merc, saya tahu Merc macam mana, orang habak BM, saya tahu BM macam mana, orang habak Volvo, saya tahu Volvo macam mana. Apalah saya tu ya saya kenal, saya tak kenal kereta tu. Saya tak kuasa pun tak kata apalah. Dia jawab, dia jawab, saya yang mana saya tak tanya, saya tak tanya apalah lah. Kalau saya tanya tak apalah, tak tanya dia pergi habaq. Patut kata tak tanya pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak apalah, maudhu' tu selesai. Dunia jangan ambil lebih sangat, padan-padan. Kalau nak beli kereta baru, kata lama jual lah. Tapi ada orang dia kata, ada orang ini bukan tak mau jual Ustaz, sayang. Tu yang bahaya. Hak ni yang main nak mati kacau dia. Hak tu jadi ulak dekat nak mati tu. Fashion orang kita ni di rumah tu dia berapa almari kain baju coba abang. Dia gelak pula tu. Almari berapa mari tu? Bukan dia pakai pun, apa tak bagi kat orang. Sayang. Tu bahaya. Pasal bahaya. Tak pakai tapi kena tanya. Tak padan. Tak balui. Biar Tuhan tanya hak pakai. No? Biar Tuhan nak tanya. Tuhan nak isap. Hak kita pakai. Kalau hak kita tak pakai, Tuhan nak tanya. Tak padan. Pasal apa? Nak kena lama dari depan Tuhan tu. Nak tu lama depan Tuhan. Balik lagi. Pergi tengok mari. Sallallahu alaihi Muhammad. Bagi orang lain pakai. Kemarin ada satu orang, Allahumma salli ala, saya dengar cerita satu orang mati, satu orang ulama. Ustaz ni dia pergi rumah ulama ni, dia kata jumpa dengan isteri ulama ni, dia kata maklum, boleh tak saya nak minta satu baju untuk guru, saya nak tolong pakai. Faham tak tu bahasa dia? Makna bila tolong pakai ni dapat pahala tak orang mati? Tolong pakai. Kalau dia mati dia tak pakai, habis lah. Tapi bila mana tolong pakai, jalan lagi pahala. Jadi kalau kita bagi ke orang tolong pakai nak, dapat pahala kita tak? Kalau benda tu dalam mari, jalan pahala, tak dapat apa. Sebab tu dunia ni kena ambil padan-padannya. Hak kita pakai lah. Tu banyak juga orang saya jumpa yang murah hati. Tanah banyak, tapi tak ada buat. Alhamdulillah, masalah senah kami ni di Darsa ni kira duk terima tanah. Barim pi Johor, sebelum tu pi Perak. Masalah tanah lepas bagi tanah yang terbaik, yang paling baik. Bukan bagi tanah hak lalu di dalam hutan banat tu. Tanah tepi jalan.
Kalau jual tu juta, tapi lepas nak bahagia dia dalam akhirat, dia bagi hak mahal. Alhamdulillah, ni lepas bagi pula tanah disik, tapi tengok juga nak tolong orang, nak tolong buat kebajikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, dia ni dunia ni kena dia macam ni. Allahumma salli. Dunia ni kata ulama, dia seperti nahri Talut, seperti sungai Talut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam cerita dalam suratul Baqarah, no? Ustaz Amin, cerita tentang Talut, juzuk yang kedua. Okey. Ayat belakang hari tu. Falamma fasala Talut tu malika tu. Akhir juzuk yang kedua. Surah orang Melayu kata surah Sayaku. Surah cuma pendek, alif lam, Sayaku, tilka, lantana. Jadi orang Melayu dia mudah macam tu ya. Dalam juzuk yang lain terakhir tu, cerita tentang kisah Talut dan Jalut. Jalut ni raja kafir. Talut raja Islam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila nak pergi perang dengan raja Jalut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, raja Talut dia pesan pada tentera dia. Dia sebut innallaha mubtalikum binahari. Allah Subhanahu wa taala nak uji kamu dengan sebatang sungai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata raja Talut, faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang minum air sungai ni, dia bukan daripada golonganku. Tak mengaku tentera dia, tak mengaku umatnya, macam ayah tak mengaku anak dia, macam guru tak mengaku murid dia. Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa minum air sungai ni, dia bukan daripada kalanganku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa man lam yut'imhu fa innahu minni. Siapa yang tak minum, tak rasa air ni, dia daripada kalanganku. Illa man ightarafa bi ghurfatin. Illa man ightarafa ghurfatan bi yadihi. Melainkan siapa minum seraup ni, seraup ni bukan dua raup ni, seraup daripada air sungai tu. Malah minum sekat tu ya, ni tak boleh. Tetapi bila sampai di sungai tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila sampai di sungai tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan sakat lepa, bukan sakat seraup, lepas terjun mandi, minum tak tahu lah, beraup lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik, akhir jadi apa? Semua korban, semua tu banyak mana? 80,000. Yang terjun sungai tu berapa ribu? 76,000. Yang tinggal berapa ribu? 4,000 ya tentera Nabi Allah Talut yang berlawan dengan tentera Jalut. Okey dia. Cerita dia macam ni. Raja Talut tak bagi ni ada sebab. Melepas orang perintah Badar Abbasiyah. Bila sampai di sungai ni dia sejuk. Bila kita panas, pergi terjun sungai dia, pecah badan ni. Akhirnya semua mati, 76,000. 4,000 ya yang ikut, yang ingat pesan Nabi Allah Talut, yang makan, yang minum seraup tu. Pernah berlaku juga dalam peperangan di antara Raja Dzulqarnain. Dzulqarnain merintah dunia sama juga. Dzulqarnain ni
dalam memimpin tentera, dia duduk depan sekali tu. Apa jadi dia dulu raja lah, pemimpin lah, duduk belakang kali. Apa jadi aku tak kenal lagi. Raja Zulkarnain sebelum jadi apa-apa aku dulu. Jadi dalam jalanan tu dia dapat kesan ada satu sungai. Jadi bila mana ada satu sungai, dia patah balik lari. Naik kuda dia. Dia berhenti bertentera dia kata, depan ada sungai. Siapa pun jangan terjun sungai ni. Tapi boleh habaq lah, orang dah mentih padang pasir. Bila sampai depan sungai, semua terjun. Semua mati. Tinggal sikit ya yang memimpin, yang dipimpin oleh dia untuk menang membuka dunia ni. Jadi begitulah umpama dia sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dunia ni ambil sakat padan. Kalau ambil lebih, kita mati. Umpama seperti semut yang mati dalam kepuk gula. Tu umpama dia. Jadi siapa-siapa ambil dunia lebih, hati dia akan mati. Kecuali dia kuat. Macam mana cara kuat? Orang yang kuat adalah orang tak sayang dunia dia. Dunia di tangan, bukan di hati. Kalau di hati sayang, kalau di tangan tak sayang, dia bagi. Siapa minta dia bagi. Jadi sebab itu orang yang banyak masuk neraka orang kaya. Siapa masuk neraka orang kaya? Sebab hati mereka dah mati. Hati hidup masuk syurga, hati mati masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Seperti Nabi kata, uritun nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa wal aghniya. Aku tengok dalam neraka ramai orang kaya, ramai orang perempuan, ramai orang kaya, kata Rasulullah. Jadi subhanallah. Jadi kalau jadi kaya, jangan sayang harta. Dan harta yang paling baik, sallallahu alaihi wasallam, duduk dekat orang yang baik. Maka sebab itu Nabi kata, Nabi sebut, ni'mal malu salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik, duduk dekat orang salih. Sebaik-baik harta yang baik, duduk kepada orang-orang yang baik. Jadi subhanallah, kita simpulkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan sibuk dengan yang Allah telah jamin. Jangan bersungguh-sungguh dengan sesuatu yang telah dijamin, lebih daripada kita bersungguh-sungguh dari perkara yang dituntut oleh Allah, iaitu kita beribadah dan berbakti pada dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nabir qulubana hidayatin. Allahumma nabir qulubana hidayatin. Allahumma nabir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.